Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf bin Munir sebagai Komandan dari Sekolah Rendah Islam Integrasi Puncak Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nur Syahira binti Ibrahim sebagai Timbalan Komandan dari Sekolah Rendah Islam Integrasi Puncak Jalil. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan terangkan berkenaan dengan pengenalan. Secara umum, tarbiyah adalah merupakan segala usaha yang dilakukan ke arah pengabdian diri kepada Allah secara sempurna. Lantaran itu, tarbiyah adalah merupakan segala usaha yang melibatkan pendidikan, pengalaman, penglibatan dalam perjuangan Islam, kesan persekitaran dan faktor-faktor lain yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Wujudnya badan beruniform KRS Muslim mampu menjadi sebagai platform dakwah untuk melatih dan membina sifat qiyadah iaitu kepimpinan dan ketaatan di samping melatih kerja secara berpasukan, insya-Allah. Sedikit mutiara Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahuinya. Maksudnya di sini untuk dalam kita melaksanakan tarbiyah, pelaksanaan tarbiyah, kepimpinan dan disiplin semuanya memerlukan ilmu. Sebagai seorang guru, kita mesti mengingatkan kepada pelajar-pelajar bahawa mesti kena banyak bertanya kepada ahlinya supaya jawapan yang diperolehi daripada sumber yang betul. Sedikit hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Ballighu anni walau ayah." Maksudnya, sampaikanlah kalian daripadaku walaupun sepotong ayat. Sampaikanlah apa yang bermanfaat daripada sumber yang betul kepada pelajar supaya mereka ada perubahan dari hari ke hari. Seterusnya adalah analisis SWOT. Saya terangkan kepada kekuatan daripada pelaksanaan kajian tindakan pelaksanaan tarbiyah, kepimpinan dan disiplin dalam kalangan murid melalui 3SM. Pertama adalah memahami dan mempraktikkan kepimpinan berlandaskan Islam. Yang kedua, mempunyai rasa tanggungjawab, keyakinan diri, pengurusan diri dan disiplin diri dalam kehidupan. Jika dilihat teras kurikulum TKRSM sendiri, iaitu antaranya adalah khidmat masyarakat, alam sekitar, keusahawanan, ketahanan diri dan kebudayaan, semuanya boleh dikaitkan dengan Islam. Terusnya adalah kelemahan. Yang pertama adalah murid-murid tidak berdisiplin dalam melaksanakan modul TKRSM yang disediakan. Yang kedua, kurang semangat berpasukan dalam kalangan murid. Seterusnya adalah peluang. Peluang yang pertama, membentuk murid-murid yang berkemampuan membangunkan kehidupan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Yang kedua pula adalah membentuk murid-murid yang mencintai Allah dan Rasul serta berakhlak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya adalah cabaran. Yang pertama, berhadapan dengan latar belakang murid-murid yang berbeza. Sebagai contoh, didikan agama daripada rumah. Yang kedua, TKRSM bukan subjek mengajar di sekolah kami dan masih dikekalkan sebagai aktiviti co-curriculum di sekolah. Baiklah, seterusnya penerangan akan disambung oleh Timbalan Komandan iaitu Muallimah Fatin. Seterusnya, cadangan, perancangan dan tindakan yang kami perolehi dalam kajian ini ialah cadangan perancangan yang pertama, penggabungan aktiviti anjuran sekolah dilaksanakan seiring yang bermaksud melibatkan dan melatih murid-murid untuk menjayakan program sekolah yang ditakwimkan.
Di antara contohnya hari sukan, kem ibadah, hari keusahawanan dan sebagainya. Yang kedua, mengadakan usrah mingguan kepada murid-murid. Dan yang ketiga, memperbanyakkan aktiviti luar yang berbentuk kemasyarakatan seperti gotong royong masjid, membersihkan kubur dan alam sekitar. Selain itu, melaksanakan aktiviti silang budaya, perkemahan antara sekolah KPM, mengadakan pertandingan kawat antara sekolah, mesak dan lain-lain. Di antara tindakan kajian ini ialah melantik penggerak jawatan kuasa di kalangan murid-murid iaitu SRC bagi menjayakan program yang dianjurkan oleh TKRSM dan pihak sekolah, seterusnya dapat mencapai visi dan misi sekolah. Di antara harapan dalam kajian ini ialah yang pertama, dapat melahirkan generasi muttaqin yang memperjuangkan syiar Islam. Yang kedua, dapat membentuk murid-murid yang berjiwa kental dalam menghadapi cabaran. Dan yang ketiga, dapat melatih kepimpinan, disiplin dan tanggungjawab dalam diri murid-murid untuk kemajuan hidup di dunia dan di akhirat berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara penutup kajian ini ialah dapat melahirkan generasi yang berkemahiran dan berdisiplin yang bersedia dalam memperkasakan syariat Allah di atas muka bumi ini, serta melahirkan murid-murid cemerlang yang beriman, berakhlak mulia, berilmu dan berketerampilan selaras dengan hasrat wawasan pendidikan, falsafah pendidikan negara dan falsafah pendidikan ikram muslih ke arah menjayakan wawasan Malaysia negara rahmah. InsyaAllah. Sekian, terima kasih.